muka surat dia cara ke 8 ke 7. 8 dah tak? 8 dah. Muka surat ke 7 7 ke 7 dah. 7 dah. 9 dah. Atas sekali muka surat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman nafi'a wa fahman mustaqima wa hidayatan lis-shawab. Wala hawla wala quwwata illa billahil azim. Wala hawla wala quwwata illa billah. Wala hawla wala quwwata illa billahil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kesimpulan i'tiqad. I'tiqad nasbah memberi bekah pada perbuatan. Ni kesimpulan bab qudrat. Qudrat ni ialah membuat oleh Allah Ta'ala menjadi tu dia mengada. Maka kita ada juga qudrat, tapi qudrat yang majazi, qudrat yang hadis, qudrat yang hanya nama iktisab, usaha saja, tidak taksir, tidak memberi bekas. Tu dia. Maka dalam hal dua qudrat ni, tapi dua tu istirak lafzi saja je. Hakikinya qudrat Allah, kita majazi saja. Jadi dua qudrat hamba, istirak lafzi, qudrat Allah Ta'ala. Maka dalam soal dua-dua qudrat kita hamba dan kedua qudrat Allah hakiki, qudrat kita majazi. Maka tu bagi kita orang mukmin, bagi kita orang mukmin, bagi kita orang beriman dengan Quran, dengan hadis, lagi pula jalanan ahli sunnah wal jamaah. Tu dia qudrat Allah saja yang memberi bekah pada ijad dan i'dam dan imdad. Tu dia, dan dakah apa nama ni, tadbir, kun fayakun, qudrat Allah Ta'ala yang memberi bekah. Qudrat kita tu hanya menyertai tu dia dengan taksir memberi bekah oleh Allah saja. Atau kita orang mukmin. Tapi bab i'tiqad memberi bekah ni, dia orang yang tidak mukmin, orang yang bukan mukmin ada i'tiqad dia. Dan orang yang berdoa dalalah, tidak ahli sunnah macam-macam berdoa, ada i'tiqad dia. Maka banyak-banyak i'tiqad tu hak mana hak sebenar,
hak hakiki, i'tiqad yang hakiki yang diterima oleh Allah, yang menjadi tauhid akan Allah pada bab memberi bekah sebenar-benar. Hak lain wa emo berdoa, wa emo syirik dengan Allah lain. Tu dia. Dengar. Maka barang siapa i'tiqad, i'tiqad dalam hati dia dalam masalah qudrat ni, bahawa sesuatu itu, bahawa sesuatu itu, yakni sesuatu daripada alam, sesuatu daripada alam memberi bekas, iaitu memberi bekas tu pada mengadakan atau meniadakan atau mengubahkan atau mengekalkan dan lain-lain lagi. Memberi bekas tu dengan ilah. Tu dia istilah Usuluddin kata memberi bekas dengan ilah atau dengan tabiat. Tabiat yakni dengan zatnya, umpama api itu zat api. Hak dengan ilah tu umpama misalnya cicing duduk di jari. Jadi ilah daripada gerak jari itulah menjadi gerak cicing. Jadi memberi bekas pada gerak cicing itu illatun, ilah daripada kerana daripada gerak jari. Tu orang panggil memberi bekas dengan jalan ilah. Lagu tu umpama tu. Tu dia. Kita sapa ke Kota Baru, kita duduk atas kereta. Kita tak jalan kali. Tapi oleh kerana duduk dalam kereta, maka kerana duduk dalam kereta, maka dengan ilah kereta sapa Kota Baru, kita pun sapa Kota Baru. Tu dia. Jadi ilah. Tu dia. Atau dengan tabiat, umpama api, umpama pisah. Api yang panas, sebab benda yang kering kena dia, maka zat api itu yang menghanguskan, zat tak pisah tu yang memutuskan, zat air tu yang menghilang dahagakan. Tu orang panggil ilah ataupun tabiat namanya. Tak apa, tanya, boleh. Maksud ilah sebenar ni apa dia? Ilah tu sebab dan kerana. Sebab dan betul-betul daripada sebab, daripada kerana. Sebab gerak jari, maka geraklah cicing duduk di dia. Sebab aku duduk atas kereta sapa ke Kota Baru, sebabnya kereta mari sapa Kota Baru tersebab. Tu orang panggil ilah. Adapun zat ni umpama zat api, zat pisah tu, tu tabiat. Maka tu dah urad lepas dah, dia ada dengan syarat dia. Adapun ilah dah, muka dia duduk jari dah, dia duduk atas kereta dah, baju duduk tubuh dah, piyah duduk atas kepala dah, gerak kepala, gerak piyah, gerak kepala, gerak tubuh mata. Tu jadi ilah, sebab dan kerana. Maka siapa-siapa dia itikad umpama tu, hingga siapa orang pala sipoh, ada sekalian alam ini ilahnya ada Allah. Bukan Allah menganak kita. Jadi makhluk ni jadi dengan ilah, dengan sebab ada Allah turut jadi je. Tu orang pala sipoh, orang kafir. Bukan Allah menganak kita, Allah ijad dah, hanya turut jadi dengan jalan ilah. Atau orang palasipah, ahli sains palasipah, ahli fikir palasipah. Tu dia. Jadi barang siapa itikad suatu makhluk ni jadi dengan ilah lagu tu, ilah daripada tu, maka jadi dia. Tapi zat tu tu menjadi dia. Tu dia. Maka ni hukum bab tauhid ni. Hukum bab tauhid, akidah tauhid ni. Hakikat dan akidah. I'tiqad lagu tu. Maka
tiada khilaf ulama ahli sunnah wal jamaah, maknanya tidak ada khilaf pada sekalian seluruh ahli sunnah ya di zaman Nabi hingga siapa ko bila-bila tak ada khilaf pada kupurnya kupur. Kalau itikad lagu tu adalah itikad dia tu kupur, maknanya kalau dia mati dengan lagu tu mati dengan kupur. Air itulah yang memberi bekah. Zat air tabiat air, zat air itu yang memberi bekah pada menghilangkan dahaga. Itu dia. Zat pisah itu memberi bekah pada luka. Zat api memberi bekah pada hangus. Itu dia. Kerana dah kau kereta siapa kota baru, orang duk tak kereta pun kerana tu siapa kota baru tu ilah. Maka semata-mata dengan ilat tu dan semata-mata dengan zat gitu, tidak dengan kehendak Allah, tidak dengan perbuatan Allah, kafirun. Apa banyak tu orang tak ngaji, dia tak ngaji Islam, orang Islam tapi dia pergi ngaji hak lagu lain, tak ke? Ngaji saing kok jalan ni sekali dengan orang kafir nu jadi suruh dia, maka banyak iktikad duk lagu tu, pergi mati lagu tu, maka ijmu' ahli sunnah wal jamaah itu kafir lah dia. Dalam bab iqaq bab tauhid dia syirik. Dia syirik. Sembung dengan gini tak ada. Kita lah. Banyak tu sembung dengan fenomena alam. Jadi fenomena alam tu kita orang tauhid kena reti itu adalah semata-mata adat dan sunnat Allah saja. Allah buat adat saja. Tu bila dah begitu gerhana, bila gitu dah tsunami, bila lagu tu dah maka runtuh bukit, gepar bumi. Itu adalah tadbir sunnah Allah, adat Allah. Allah menjadi tapi di sisi adat yang lazimnya bila gini itu hakikinya fenomena adalah ia sunnat Allah, satu adat. Dia kan sains dia kait dengan gini tak ya. Kita kata gerhana. Gerhana dia bawa cerita marinya. Matahari lindung melindung ke bulan. Ada di mana situ? Itu dia. Gepar bumi itu adalah kerana meletup apa tu ni dan sebagainya lah. Tu dia. Jadi dia itu adalah sunnat Allah saja. Bagai-bagai hikmat dia buat sunnah tu. Dia buat jalan, dia buat adat tu. Allah memperadat dan melazimkan pada adat, pada sunnah tu. Itu adalah hikmat Allah. Dakah hikmat tadbir Allah. Allah yang menggerhana, Allah yang meletupkan bukit, Allah segala-galanya. Tapi ada hak dia jadi dengan tidak beradat, mencarikan adat. Ada umpama mukjizat Rasul. Mukjizat Rasul tak ada adat gapo. Karamah aulia illah tak ada adat gapo. Tu dia. Apa nama ni, macam sihir dia ada adat juga, tapi terlalu halus adat dia tu, adat juga. Banyaknya adalah sunnat Allah. Sunnah Allah, yakni jalan adat yang ditetap oleh Allah dan yang dilazimkan wajib pada adat oleh Allah kerana beberapa banyak hikmah Allah kepada hamba-Nya. Setengah daripada hikmatnya itu ilmu hakikat sana, nak menunjukkan jalal dia, kebesaran dia. Tu orang panggil syuhudul jalal pada gerhana. Dan pada gempa bumi syuhudul jalal Allah. Itu kebesaran Allah azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ada hikmatnya. Di antara hikmatnya ialah supaya hamba ni kena Allah ni, bila dia kena apa pun maka berlaku
maka wajib kita kena takut akan Allah, kena kembali kepada Allah, kena tauhidkan Allah, kena ta'zim akan Allah. Supaya rujuk hamba bila tengok af'alul jalal, segala af'al yang menunjuk atas jalal Allah tu bukan hakikat mengikut masa. Itu adalah orang tidak mukmin dak tu. Dahri tu. Dahri banyaklah orang dahri ya. Banyak. Maka kalau itikad lagu tu, maka jawabnya cabutlah imannya. Sabit soal iman ni kena ngaji molek. Tiket nak masuk syurga ni kena beli tempat jual dia molek. Baru jadi tiket sungguh. Nak tengok gambar, cerita sedap. Nak pergi nak di pintu, pak orang duk jaga pintu tu, nya marah dia, nya perambak dia. Kalau tak ada tiket dia tahu dah pergi beli tiket masuk dalam. Jangan mari sini. Sibuk awak pergi. Kalau tak ada tiket pergi. Maka nak masuk syurga kena ada tiket syurga. Nak tak boleh tupai seorang. Orang menapik di akhirat tu. Tu dia. Tunggu oleh kamu, wahai kawan dalam dunia, akan kami nak tupai cahaya kamu di atas sirat. Tu dia. Maka tak boleh tupai. Lalu ditutup oleh Allah Ta'ala. Tak boleh tupai. Tiket orang lain tak boleh tupai. Wajib sebenar. Tapi syaitan, iblis, kohor akhir zaman ni 10 juta peratus dia tipu manusia supaya manusia meninggalkan tauhid, supaya manusia meninggalkan agama, supaya manusia lupa ni 10 juta peratus. Pusing gitu, pusing gini, hingga manusia ni hak duk mukmin molek-molek anak tok guru puan gi jadi orang fasik, bahkan gi jadi kafirun akhir zaman. Itu sebenar. Bukan ini pikiran orang ketinggalan zaman, ini pikiran zaman batu. Tidak. 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 Adalah tauhid. Maka tauhid ni berkekalan hingga sampai hari kiamat. Sebab tu juga hukum syara Allah ni wajib i'tiqad kekal hingga sampai kiamat. Orang tak sewa amal tu orang. Adapun Allah mengekalkan. Bila nak keridhaan Allah, kena hukum syara yang sebenar. Tu dia tahu so kerahkan lah. Gitu ya. Nak kerahkan. Seloroh sikit. Baiklah. Tu dia. Tu dia. Baik. Tu dia. Jadi ini tak betul. Jadi kerana dan sebab tu yang memberi bekah pada benda yang umpama cici di tangan, pada umpama baju duduk di tubuh, pada umpama orang duduk atas kereta, siapa kota baru yang bawa di kereta. Jadi terilak daripada begitu sampai itu bergerak tu, maka itu jadi dengan ilak, tidak dengan kehendak Allah. Maka itikad lagu tu bulat kafir. Atau zat api tu, zat api itulah yang mahangunya kafir. Hanya adakah umpama ilak, banyak kita tengok ilak supaya baju duduk di tubuh orang duduk atas kereta, adakah banyak kita tengok. Mesti kena itu adalah adat yang dijadi oleh Allah Ta'ala terdebir akan hambanya. Itu satu hikmah. Dia memperlazimkan berlaku umpama adat tu. Bila dia tak kata Allah memperadakkan, siapa ada ya kata baru sekali dengan kata itu sunnat Allah. Hakikatnya dengan kehendak dan perbuatan Allah. Itu dia. Maka adat ni dia lazim pada adat. Selagi tak dapat benda yang membatalkan adat, maka berlakulah adat dengan tedbir Allah. Kun payakun tedbir Allah. Bukan tak ada kun payakun tedbir Allah. Tak. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Kun payakun tedbir. Itu dia. Tu kita orang mukmin. Wibazam malik. Padamu duk kata ini ketinggalan zaman. I'tiqad orang zaman dulu ni, orang kitab kuning. Tu dia.
Pandahlah setan nak menjadi orang sesat tu, dia nyeselik kau tu, nyeselik kau ni, mati dah kan, temu jalan neraka, tak temu jalan syurga. Duduk dalam neraka, tak boleh masuk syurga. Cuma dia akhirat weh, tak sabim. Neraka di akhirat lagi. Kita duduk sini boleh tahan hari lagi. Takut gapo di akhirat nu. Cuma kita kena pergi ya. Pada gidek nu, tak ada tentu neraka. Kita unggah tuju neraka selalu sini. Tu dia. Mudah kecek dah kau. Kau tu dah kau ketinggalan zaman. Kau ni ketinggalan zaman. Hak dia tu. Hak dulu pada zamannya. Jadi bukan zaman lagi neraka. Dia cawak kota nak masuk neraka dah. Tu orang mendahulu zaman. Jadi kita ni dah kau. Siapa masuk? Duk tak masuk neraka lagi. Kerana Tuhan maaf kita kerana duk ngaji hak tu. Dia cawak kata dah bela-bela. Dia mendahulu masa. Kita ni ketinggalan. Tu dia dah kira banyak lagi. Dia tak ada kira dah. Dia cawak kata nak tuju neraka. Pakerah pula dia. Musuh saya aku lah. Aku duk cawak kata ni nak tuju neraka. Cuma laka. Dia siapa dia nu? Tak ada malaikat suruh aku neraka. Aku hungar tuju neraka. Aduh, beraninya dia. Hebat. Boleh kata gitu. Nalanya. Allahu Akbar. Tu dia. Jangan. Baik. Kafir tu kekal dengan aku. Kalau mati dengan lagu tu kekal. Baik. Lagi. So. Tak ada khilaf pada kumpulnya. Dan yang kedua. Pesen yang kedua. Pesen i'tiqad. Barang siapa i'tiqadkan bahawasanya memberi bekah dengan kuwah, yakni sifat yang dijadikan dia oleh Allah Ta'ala padanya pada sesuatu. Umpama pisau tu Allah Ta'ala menjadikan besi tu sifat dia tajam. Tu dia. Tajam dia tu memberi bekah. Kalau pisau tak tajam, walaupun pisau tak memberi bekah. Jadi hak tu kuwah dengan sifat tajam yang ada pada pisau. Kalau kita kata api panas tu, panas tu kuwah dia panggil. Zat api tu kalau tak ada panas, maka tak ada kuwah. Tu dia. Hak tadi dak pakai zat api, tak ada kira kuwah tak kuwah dah. Tu dia. Jadi diri tajam. Diri dah kah? Panas api. Tu dia. Padanya maka iaitu fasiqun. Hak tu dia awal hukum atas orang lagu tu fasik lagi mubtadi'. Fasik dia mana dosa. Fasik ni ialah berdosa lagi mubtadi', yakni meninggal ahli sunnah. Itikad rekaan meninggal ahli sunnah wal jamaah. Maka haram tu. Dan pada kupu hak dengan kuah ni itu khilaf ulama. Ada khilaf weh. Tidak ada khilaf. Tapi daya rajihnya kajian kupu kalau semata-mata dengan sifat hak Allah Ta'ala bubuh tu. Bukan Allah, bukan zat pisah, tetapi sifat tajam pada pisah. Bukan api. Itu dia. Tetapi dan bukan Allah, tapi sifat panas pada api umpamanya. Kata setengah ulama yang rajihnya berdoa dalalah. Berdoa dalalah dan menyebabkan masuk neraka juga, tapi tidak kekal. Tidak kekal kerana i'tiqad dia tu adalah berdoa dan fasik, berdoa dalalah. Sudah nak usah apa mukmin kena ngaji molek kerana Quran ni ilmu, bukan Quran ni gamaknya dak. Sebab itulah hafal pagi hafal mari, kita nak gamak tak boleh memahami dia tu. Kena turut dekat ilmu yang sebenar, yang tu dia daripada apa nama ni, tafsiran ulama yang muktabar. Jadi tu tidak, tapi khilaf. Sekira-kira dalil khilaf. Dan setengah daripada ini, yang ni itikadkan kuah sifat tajam pisah, sifat panas api, sifat sejuk pada air tu.
Allah membuat buatan dia reka dengan Tuhan juga. Kuah tu reka. Orang yang iktiqatkan bahawa hamba ini memberi bekah pada perbuatannya. Tu dia. Perbuatan tu dengan sebab-sebab pisah kau, dia pegang dengan sebab api kau. Dengan qudrat yang dijadikan dia oleh Allah Ta'ala padanya. Tu dia. Jadi itu ramai orang masuk dalam i'tiqad ni, kita ni Tuhan buat qudrat. Maka qudrat yang ada pada kita tu supalah tajam yang ada pada pisah, supalah sejuk ada pada air, memberi bekahlah dengan sifat tu. Jadi ni masalah berapa ni? Ni banyak orang duduk situ. Dengan sifat qudrat kita tu memberi bekah. Bukan sifat qudrat kita tu hanya iktisab saja ya. Hanya tepat nak sakut jadi taklif, wajib sunat saja ya. Ada berhadap ataupun tiada berhadap. Bukan hakikat memberi bekah. Dak. Itu sebenar. Jadi maknanya orang itikad lagu tu adalah kau yang rajahnya kata berdoa dalalah. Tu je. Berdoa yang ni rekaan tak betul dengan Quran hadis dan sesat, tapi derjahnya haram sahaja, tidak kafir dak. Jadi maknanya atas kau yang rajah, kalau masuk neraka pun tak kekal dalam neraka. Dan barang siapa iktiqatkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala jua sahaja, yang memberi bekas, tetapi berlazim dah perdaya tu saja doa, pisah tu dah saja lak-lak, api tu dah panah gitu mo, tu dia dan sebagainya, air tu sejuk tu mo, lazim memberi bekah hilang dahaga air tu, lazim pada akal memberi bekah pisah tu dah tajalak-lak gitu, lazim dakah hanguh dakah kertas yang kering. Jadi dia lazim pada akal, yakni mustahil menyalahi. Jadi getak situ nah. Yang tu ramai kat tu. Dah mu tak percaya kata luka kena pedai tanya gini mu acu terah dia kata. Dia kata acu terah. Acu terah. Tak kena terah, Allah buat adat. Kalau tak ada sesuatu yang membatalkan adat, enggak lukalah dengan Allah, bukan tajam. Bukan dengan tajam. Tu dia. Antara jadi lazim pada akal. Yang adil, sebab yang adil, dan antara barang yang menyertainya itu berlazimi pada akal. Tiada mungkin bersalahannya, tak bersalah. Maka orang yang ikat Allah juga gini tapi berlazim pada akal gini, orang itu jahil, tak kena hakikat hukum adil, hukum adat. Dia tahu itu kan hukum adat tu adalah Allah melazim, Allah menjadikan adat pisah tu gitu. Dan Allah melazimkan lukanya bila tajam pada adat. Kalau sekiranya Allah tak siwi luka, maka dia menjadikan atau dia membatalkan adat dia tu. Umpama dakah Nabi Ibrahim api panah tumo, Allah dakah tak boleh jadi hanguh Nabi Ibrahim, tak ada masalah. Ngak api Nabi Ibrahim ni, ya Allah, Namrud nak tengok Nabi Ibrahim terbakar dalam api dia tu, dia duduk jauh. Pasal tak boleh duduk dekat. Tu ada seperang ke lagu mana tak tahu dah tu. Sampai hari tu. Boleh jadi ada seperang. Tu dia. Begitu juga Nabi Ibrahim sembelih anak dia, tidak memberi bekah oleh pisah. Tu ada sesuatu yang membatalkan adat, iaitu Allah Ta'ala membatalkan adat pisah saja tu pada ketika Nabi Ibrahim iris tekak anak dia Nabi Ismail, itu dibatalkan oleh Allah, maka tak luka lah. Begitu juga umpama orang menuntut ilmu kebal, maka ilmu kebal ni
satu makhluk Allah Ta'ala, satu qadar dan makhluk Allah. Bila orang sungguh-sungguh beramal dengan kena syarat dia, maka iri tak lu, bedil tak masuk. Itu suatu yang membatalkan adat. Jadi Allah juga yang membatal, tapi dengan adat ilmu kebal pula. Kalau tidak ada suatu yang membatal, maka Allah wilazim pada adat. Seperti cerita Nabi Allah Idris alaihi salam, atau cerita Nabi Musa waktu dia tapa di Bukit Tur Sina. Dia duduk atas Bukit Tur Sina tu, duk ngatik, duk subhanallah, kau gapo tengok ada. Tiba-tiba syaitan pergi uji iman Nabi Musa. Hak Nabi Idris tu pasal lain sikit, jolo juga. Tapi hak Nabi Musa ni rapat sikit. Pergi dekat Nabi Musa. Musa, mu duk jahit kain. Cocok jarum subhanallah, maha suci Allah. Tarik jarum subhanallah. Maknanya Allah ni maha suci daripada bagai-bagai ya, lemah kau gapo kau. Baik. Munduk tak pucuk bukit ni, mu tengok nu bawah cerong nu, bawah bukit nu, cerong bukit nu tengok. Jauh ke dekat? Nabi Musa kata jauh, tinggi. Kalau sekira mu terjun daripada tempat mu duduk ni ke dalam cerong nu, sakit kau tidak sakit, mati kau tidak sakit, tidak mati. Tuhanmu mematikan atau tidak? Tidak mati. Kuasa dak Tuhan jadi tak mati. Kata dengan Nabi Musa, kalau Allah Ta'ala tak siri sakit, tak sakit. Begitu juga mati. Kalau Allah Ta'ala nak sakit saja, tak mati, tak mati, sakit saja. Dia kata, dah tak sakit, dah tak mati. Terak, cuba tuju Musa. Nabi Musa pun ibarat kata suka. Nata jahil ni, kecek dengan nata jahil ni kena royak banyak. Allah Ta'ala dia buat adat. Bila lagu ni dia buat adat. Tu dia. Jadi sakit, kau jadi patah, kau jadi luka, kau jadi mati kau. Itu Allah Ta'ala buat adat. Dan adat ni kalau tidak ada sesuatu yang membatalkan dia oleh Allah Ta'ala, ataupun suatu benda jadi adat, maka tidak batal lah. Sakit tapi dengan Allah, mati tapi dengan Allah, bukan dengan terjun dah. Mu ni mu jahil ni pada tahu atas syaitan, mu ni pak bila mu iblis gila. Mu tak suruh main kujalah. Tu dia. Ada Allah tak boleh dicuba. Tidak boleh mencuba Allah. Dah Allah buat adat, nak cuba, Tuhan buat tajam ni dia buat adatnya luka, nak try, nak cuba Allah. Jangan mencuba. Apabila dia buat adat lazim, maka Allah melakukan, bukan pisah parai api, melakukan mengikut adat hak dia melazimkan. Bukan perkara tu yang memberi bekas, tapi Allah di sisi adatnya. Dan Allah buat adat tu banyaklah hikmatnya, seperti firman Allah, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Semua ni adalah tadbir Allah. Allah buat hukum adat bagai-bagainya. Orang rajin cari temu. Tu dia weh. Jadi artinya walau bagaimanapun itu sunnat Allah saja. Kalau Allah buat perkara yang menyebab batal ke tajam tu, maka batal lah tajam tu. Kalau tak ada sesuatu yang membatal, maka Allah menerukan adat. Jadi mati, jadi luka, jadi terbakar dan sebagainya. Itu dengan Allah. Tulis ni dengan Allah, bukan dengan benda yang lain daripada Allah. Itu dia. Baik, kita pergi sikit lagi. Jadi COVID-nya kena berhenti dah, nunggu rebel. Tapi sikit dah nak tak sampai sender sikit lah. Jadi orang jahil hukum adat yang Allah melazimkan pada saya tajam.
Bukan tajal tu memberi bekah, tapi adalah Allah meneruskan adanya. Apabila tak ada sesuatu yang membatalkan dia. Macam tu. Dan barang siapa i'tiqad baharu segala sebab tu makhluk Allah Ta'ala, pisah api, tu dia cerong bukit, itu adalah segala asbab-asbab yang baharu. Dan tiada memberi bekah ia dengan ilah, dengan kerana, dan tiada dengan tabiat, dengan zat, dan tiada dengan kuah tajam ke panah api ke yang dijadi Allah padanya. Dan i'tiqad ia akan sah menyalahi. Kalau Tuhan nak jadi batal, adat-adat tu, maka boleh jadi batal. Seperti didapatkan sebab seperti makan, dan tiada didapatkan sebab iaitu kenyang. Kalau Allah nak membatal, boleh. Hanya yang memberi bekah pada sebab itu Allah Ta'ala jua. Maka orang inilah orang muwahhidun, orang tauhid pada hakikat dan tauhid pada i'tiqad. Tu dia yang dapat kelepasan di akhirat, jadi mukmin yang sejati dengan kurnia Allah Ta'ala. Kelepasan tu dengan kurnia Allah. Tuhan janji, maka dia tunaikan dengan kurnia dia. Janji nak masuk syurga orang tauhid, maka Allah tak menyalahi janji. Nak wisapa adakah ilmu hakikat tu dengan mengaji ni? Ilmu hakikat ni cuma ni huraian dalam bab tauhid. Tu dia. Maka tauhid ni dia memberi faedah ilmu yakin, jenis ilmu yakin dengan tauhid. Ada pun hakikat nu, tauhid pun bila dia masuk dalam puak syuhud, maka dia syuhud dengan tauhid. Manis dengan Allah SWT walaupun tak zuk. Bila kita tahu gini, ni ba'iktiqad. Orang duk iri dengan pisah, maka dia jernih takah. Allah yang melukakan, bukan pisah tu. Allah tu membuat luka pada ketika tu. Maka panalah ia dengan ilmu suludinya, maka nampak pada hakikatnya Allah meluka. Dan Allah buat adat saja dipisah tu. Kalau Allah nak membatalkan boleh, tapi bila Allah tidak membatal atau tidak dibatalkan dengan suatu benda yang Allah buat adat jadi batal, maka Allah meluka. Bukan pisau. Manislah ia melihat akan perbuatan Allah. Nikmat Allah pada luka, maka perbuatan meluka. Umpama iri daging nak gula tu, orang panggil jamal. Kalau meluka orang, kerak tekak dia orang, itu jalan. Maka kita orang ngaji hak ni pun, bila kita ngaji molek hakikat, dia walaupun tidak zuk, tapi dia manis dalam i'tiqad, sedap dengan Allah. Mengucap subhanallah, lepas semaya huzur hati molek, tengok sekalian alam ni, dan dia jalan dengan hakikat tauhid dia yang jernih, maka manis sedap. Subhanallah. Maka nak tarekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita orang ngaji, orang alim dengan kitab ni, kita tidak tarekat, maka dengan apa-apa hak tersebut dalam kitab tu, kita ngaji dengan tok guru, maka ialah ijazah daripada guru, maka kita amalkan dengan ilmu tu, menjadi waliullah watullah. Dengan zikir hak dalam kitab tu, dengan tasbih hak dalam kitab tu, dengan qul huwallah hak kitab ayat tu, tak masuk tarekat kali. Tu dia. Seperti cerita satu tok qadi yang sangat alim pada saat masa salah itu. Dia tak ada masuk tarekat dak, tapi dia buat amal sungguh dengan ilmu hak dia tu. Dia buat amal sungguh dengan hak sunatnya, hak wajibnya, dia yakin sungguh, molek sungguh dia. Dia jadi dapat karamah, jadi aulia ilah. Tapi tak ada berhubung dengan guru mursyid tu, mursyid ni dak. Dia dengan alim dia tu dah, dia beramalnya, dia sendiri mursyid dengan ilmu dia. Orang tuduh dia, dia orang sesat.
Pasal orang tak rajin tengok, dia pergi semaya Jumaat di masjid. Tok peti apa tak ada ni masjid dekat umum tak ada. Dia pergi semaya di Baitul Maqdis nu sejakah, duk pintu dia ni jakah pun siapa ke pintu masjid nu selalu. Dia jadi wali, demo tak tahu. Enggak bukan duk wawas orang main wayang gamak ni. Nah, tu dia aku kamak be, aku tak semaya pada mau aku kamak aku jakak. Bukan duk wawas pun jual roti gitu. Ikan selaya gitu. Maka orang adu ke raja berjigak. Dan raja pun nak bunuh akan dia kerana orang sesak ni. Ui makan korima yang lapar hok raja Peros sengaja nak ui makan orang hok dia nak bunuh. Maka bila lepas rima masuk dalam kandang hok tempat kurung dia tu, rima gi siung dia, gi nenih dengan dia, gi tidur tariba dia 4-5 ekor tu. Hok tu tidur di belakang, hok tu tidur tariba, hok tu tidur di kandang, hok tu duk siung, duk gahar bulu tekak dia. Pak raja tengok dia tu, apa macam rima ni 5 hari dah tak boleh makan, lapar tak tu mau bak tak makan ni. Kalau gitu orang ada orang ni adalah orang jahat, dengki ni. Dengki pada sebenar. Mesti orang ni sebenar. Rima tak tahu gapo dah kalau diizin oleh Allah dia makan lalu. Orang ni tidak diizin oleh Allah, ada kelebihan besar. Dia pun kurung rima tu cari orang hok ngadu tu igak jamu rima mapuh pacul bau. Tu pada tarekat apa tu? Ya semua kita lah. Dia ngaji bab cara zikir dalam kitab tu, bab cara selawat dalam kitab tu, bab cara tasbih dalam kitab. Ngaji hadis sahih gini-gini, maka dia ngaji hakikat, dia ngaji bab suhu, bab gapo, dia ngaji molek, maka dia berzikir cara dia. Dia baca Quran cara dia. Dia qul huwallah cara dia duduk dalam bilik rumah dia. Duduk uzlah seorang dia, orang tak tahu. Maka dokah ramai dalam cerita wali itu orang lagu ni orang panggil yang penuh beramal dengan ilmu yang sebenar, jalan tahai, jalan tak udara dan dokah ambil rezeki daripada udara dengan tidak apa jadi. Tu dia. Bila kita beramal sungguh dengan ilmu tu, sahabat Nabi tu, tu dia beramal dengan ilmu, maka karamat yang amat besar. Jadi itulah segala apa bab zikir, bab gapo tak bab tasbih, bab istighfar, kita buat amal sungguh-sungguh, we yakin sungguh-sungguh, jangan malah. Wasbih tu putus hubung. Berkali siapa 4-5 kali hubung temunglah nama keramat insya-Allah bila ikhlas molek. Sabi ambo sayang ambo ada hak lebih kurang setara tu ada. Dalam masa duk ngaji tu dia beramal sungguh. Pelik. Peliklah dia tu. Tapi dia tahu wali ke tak wali kita tahu. Jadi itulah hak kita duk ngaji ilmu hakikat. Kita orang panggil tarekat umum tu, bukan tarekat khusus. Hak beramal dengan ilmu tu orang panggil dia amal tarekat umumi. Maka belaka sama ya bila cukup syarat, bila banyak boleh puluh ribu sehari baca Quran dah 3 hari habis sekali, 3 hari habis kena betul molek dengan ikhlas molek baca. Tu dia orang hak kuasa ada taufik gitu, maka kita tarekat hak umumi itu. Dah tak ada dah guru mursyid sungguh tak ada. Kita ngaji molek, kita beramal dengan tarekat hak dalam kitab tu orang panggil tarekat umumi, umum. Bukan khusus dah kalau beradab dengan guru mursyid jelas bukan abah kau gapo tu orang panggil khususi. Allah ni payah dah. Pak kita nak jadi orang solehin, nak boleh berkat, nak niat nak jadi muqarrabin, maka hak tarekat umumi tu Allahu akbar. Dak kau boleh tahan nak jadi wali tapi kena ikhlas molek. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam kat dulu. Jangan kata ngaji tak ada tarekat ni, zikir tarekat ada hak tarekat umumi tu. Tu dia. Maka nak ayatnya amba sikit sebanyak dah nikmat Allah Taala amba wa amalkan tarekat umumi tu. Tarekat umumi hak dalam kitab tu tasbih ko gapo. Maka kita nak ayat nikmat Allahnya amba
malah nak pergi timur tarekat jenis hamba malah lagu mana bila jadi lazim rasa berat lalu. Tapi kalau ngikut rajin kita banyak mana pun nyogomo. Tu dia. Pas naknya jadi ya. Dah kita berasa lemah dengan khusus jadi rasa keberatan. Jadi supaya kita makan gaji ya, sakut dengan demo kena pelik pukul 5 sama. Tu dia. Tapi kalau kita kerja sendiri pukul 12 boleh kelik, tak pergi kerja tak apa. Kaya pun tolong juga. Wallahu taala alam. Jadi umumi. Jangan kata tak ada tarekat, tak ada angin. Dak kita nak menjadi molek. Molek sudah. Jadi